Boleh juga kan? Nanti Lagi setting. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya audio dan video okey ke? Audio dan video. Cik Rodia Syarif, Kak Siti Zabeda, Hairiah Haji Ismail, tolong respon saya audio dan video okey ke? Siti Rohayu, Roza Osman, Nur Alis, tolong respon audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya menanti respon audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih Nur Azlina, syukur. AV jelas, cantik. Alhamdulillah, okey. AV okey, baik. Clear elok minta maaf dah tepat jam 3 petang saya sampai di Sungai Petani. Okey. Tak nak terlepas juga kuliah Latahzan kita. Kemudian kita lajak ketiga suku dah set up cantik dah laptop semua, alhamdulillah. Tapi ada teknikal sikit, kita tak boleh nak guna laptop, jadinya Ustazah menggunakan handphonenya Cikgu Farah Hayana untuk kita live pada petang ini insya-Allah. Jadi saya cuba untuk di Sungai Petani azan asar jam sekejap kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Asar jam 4.21. Jadi tepat sebelum azan asar kita stop insya-Allah. Ada apa cikgu nak tukar? Okey, tak apa, teruskan. Sebab kalau tu kena pakai hotspot. Tak sebab bateri saya cukup untuk live tak apa. Okey, baik. Kita try je. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimin muslimat yang dijemput Allah untuk hadir pada petang ini? Saya pohon ampun, maaf zahir batin insya-Allah kerana menunda sedikit waktu, masya-Allah. Sekejap ya, cikgu, minta maaf. Nak minta tolong macam sekejap nak minta tolong macam nak bagi hilang bunyi-bunyian interframe sekejap, tak apa. Macam dia masuk ni saya kena tutup ni. Okey. okey, dia bunyi. Yang ni boleh shut down kot, laptop boleh shut down kot. Okey. Okey, sekejap ya. Nak buat wifi dah aku put into in case tapi bateri cukup. Bateri cukup. Kita off laptop, takut ganggu dia pun. Mata saya pun mengganggu juga Okey. Fiza Syamsul, Farah Liana Ahmad. Farah Liana, bunga dah sampai ke Sungai Petani. Zaliha Husin, Wan Azlina, Tasrifah Piahat, Subhanallah, Ainun Aziz. Baik, semua buka kitab Latahzan bab yang ke-64. Syok ni tajuk ni, bab yang ke-64. Saya tak pasti kitab baru muka surat berapa cikgu? 142 bab 64. Kalau kitab lama, Ustazah punya kitab muka surat 138 insya-Allah. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga semuanya dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah. Tajuk bab 64, jadilah diri anda sendiri. Jadilah diri anda sendiri. Ingat ada nasyid kun anta. Kan itu maksudnya tu, jadilah diri anda sendiri. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya memulakan kuliah pada hari ini, menjanjikan dalam jadual semalam tu pukul 3 petang. Tapi sebab Ustazah check out daripada Alustar, kemudian Ustazah ada urusan di Yan, kemudian sekarang Ustazah berada di Sungai Petani. Okey, terima kasih kepada tuan rumahnya, adalah bonda kepada Cikgu Farah Hayana kita. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, kita mengambil barakah. Dulu-dulunya pun masya-Allah para alim ulama berada di dalam rumah ini.
almarhum Tuan Guru Harundin, Masya Allah diziarahi oleh tetamu-tetamu di Kedah ni, di sini. Jadi Ustazah Zai tumpang syafaat sahaja, tumpang berkat sahaja, Masya Allah. Jadi semoga ya ahli rumah yang menyiapkan Ustazah dalam permusafiran, anda yang just stay at home, insya Allah dalam lindungan, dalam jagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apa yang ada pada tajuk 64, jadilah diri anda sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, Yahudi dengan keyahudiannya, Nasrani dengan kenasraniannya. Kita hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah tetap berkiblatkan Baitullahil Haram. Setelah pada asalnya dulu orang Islam bersolat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tapi Nabi SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk menghadap ke arah Baitullahil Haram, itulah duduknya Kaabah yang mulia. Jadi kita dah lama kan, hampir 2 tahun tak ada rakyat Malaysia yang memijakkan kaki ke Baitullahil Haram. Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita. Maksud nak cerita bukan setakat individu itu sendiri, tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah, bagaimana kita nak ceritakan setiap kaum. Setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan kepada kita umat akhir zaman. Sebelumnya ada rasul-rasul yang terdahulu. Jadi kita jangan pernah sekali-sekali mengatakan bahawa kita masih lagi boleh berpegang kepada apa yang ada di dalam Injil, ataupun apa yang ada di dalam Taurat, ataupun apa yang ada di dalam Zabur, kerana semuanya telah Allah compilekan menjadi satu. Apakah itu yang paling relevan sampai hari kiamat? Tak ada siapa yang boleh menafikan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, itulah kalamullah, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan segedebuk 23 tahun lamanya, Masya Allah. Tapi kita ada RM23 sekarang, pergi je beli dapat 30 juzuk Quran. Kita letak je dalam rumah, kita minta maaf sebut. Istilahnya kita orang Melayu, mudah-mudahan faham, Quran ni diletak di tempat yang tinggi, penuh adab, kita takkan letakkan bersepah-sepah. Tapi sebenarnya siapa yang sepahkan dia? Sepah macam mana? Kita nampak atas meja kita, tapi berminggu-minggu, hatta berbulan-bulan kita tak buka pun. Bahkan kadang-kadang kita baca, tapi apa yang kita dapat manfaat daripada bacaan kita itu? Sebab itu Quran bukan hanya perlu dimengaji, tetapi juga adalah mengkaji. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ayat ini berhujung dengan kalimah fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi kenapa disuruh dalam kebaikan al-khairat, disuruh berlumba-lumba? Banyak dah tajuk-tajuk kita yang sebelum ini Nabi SAW duk ajar kepada kita. Para sahabatnya dah meneliti, dengar dah awal-awal dulu. Sebab jangan sibuk tamak kepada kebaikan itu dengan jumlah yang banyak. Nanti ya Ustazah, ada 10,000 saya terus pam untuk bina surau, untuk bina masjid. Tapi sekarang ni kita ada niat dah. Niat ni kita mulakan. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita mengetahui perkara ini, kita tak bertangguh dah. Allah yang pesan kepada kita. Semua kita ada jati diri, ada kekuatan. Allah dah perintahkan, mu tahu benda tu baik, jangan bertangguh. Terus buat. Kadang-kadang kita tunggu kawan, tapi ustazah, tu masalah tu. Sebab itu jangan kita ikut-ikutan. Kita belajar, kita tahu sahabat-sahabat apa kelebihan, apa kepentingan yang Allah sebutkan. Jadi kenapa kita nak takut-takut? Kalau hadisnya orang Melayu, yakin sangat apa hadisnya orang Melayu tu? Berani kerana benar. Konon. Tapi apa yang benar tu? Tak ada yang benar selain agamanya Allah. Itulah innad-din indallahil Islam. Islam tu terdiri dengan apa? Kita tak ada bersumberkan lain kecuali Quran, hadis Nabi SAW, kemudian ada ijma', kemudian ada qiyas. Jadi kita nak lari ke mana lagi? Hanya ini pegangan kita, ini sumber perundangan Islam. Okay, jadi Allah susun ni tak ada satu pun yang salah. Siapa kita untuk menyatakan tak relevan digunakan pada tahun 2021, musim pandemik ni, tak ada siapa pun yang boleh berani menyatakan demikian. Jadi Masya Allah Tabarakallah, dalam tajuk jadilah diri anda sendiri ni, Allah nak tahu
Kenapa kita sibuk-sibuk dengan orang lain kalau kita dah tahu perkara itu perkara kebaikan? Jadi yang kita tahu, buka je mata, fikir baik, buat baik. Sampai cukup masa kita letih di malam hari, tak sempat pun nak buat kejahatan. Apatah lagi nak buat kejahatan, nak fikir buat jahat pun tak sempat. Akhirnya kita terlelap. Terlelapnya orang beriman, subhanallah, yang menjadi manfaat kepada manusia, ummah sekelilingnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat, minta maaf bahasa mudahnya kita, tak sempat nak usung lengan atas dahi pun. Duk fikir lah, duk terfikir orang tu, terfikir orang ni. Kan kalau aku buat macam ni tadi, takkan jadi macam ni. Tak. Letihnya dia terus terlelap, gaib terus dah. Nanti insya-Allah dia bangun pukul 4 pagi, 4:30 pagi untuk bermunajat pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indah kan? Tak sempat pun sebelum tidur tu kita nak mengata hal orang, nak bercakap buruknya orang, tak sempat. Bahkan kebaikan yang dia lakukan sepanjang hari, Masya Allah, tak sempat untuk diulang cerita kerana sepertinya terlupa dengan apa perkara baik yang dia buat. Yang dia tahu, sebesar zarah baik yang dia buat, tetap diganjari kebaikan oleh Allah. Indah, Masya Allah, tabarakallah. Kita berpindah kepada surah Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat. Masya Allah, Al-An'am 165, Ustazah Zai selalu kata tak pernah ada kebetulan dalam hidup ini kecuali semuanya atas track yang bernama takdirnya Allah. Masya Allah, pagi tadi kalau anda perasan, Ustazah di TV Al-Hijrah berbicara tentang surah An-Nisa yang membahaskan bahawa Allah lebihkan orang lelaki berbanding orang perempuan. Bila orang baca ayat ni, orang perempuan berjauh hati. Bukan maksud lebihkan tu kita perlu berjauh hati. Tetapi Allah tahu dah kenapa Allah ciptakan lelaki dengan kekuatan fizikal, dengan kemampuannya memimpin. Sebab itu disebutkan sebagai qawwamun. Orang-orang lelaki ni sebagai orang yang memimpin dan mengawal. Seharusnya begitu. Jadi mana-mana wanita pun yang ingin memimpin dan mengawal kerana gajinya lebih besar, pangkatnya lebih besar, tahtanya lebih tinggi, sahabat-sahabat, akhirnya kita akan tergelincir kerana kita tak ikut perintahnya Allah. Biar kedudukan kita mungkin lebih tinggi dari suami, tapi bila balik ke rumah, apa peranan suami? Sebagai qawwam. Jadi sahabat-sahabat tahu peranan. Sebab itu meletakkan sesuatu di tempatnya, itulah al-adl, sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata mana yang lebih, mana yang kurang. Pagi tadi Ustazah bagi contoh, ada orang PM tepi Ustazah, Messenger 2-3 Messenger masuk. Saya sukalah Ustazah bagi analogi tentang sudu dan garfu. Kenapa? Sebab saya kata nak makan mi sup, bihun sup. Oh, sedap bihun sup dekat utara tanah air ni. Masya Allah kan, sedap laksa ni kalau datang ke sini. Tapi sedap ke kalau kita makan dengan sudu saja? Mesti kita kata, cuba ambilkan ayah garpu sikit, baru syok sikit nak makan. Ada orang selesa pakai chopstick, kan? Tak kisahlah, haram ke Ustazah pakai dok? Makan daging babi tu yang haram. Pakai chopstick tu tak haram pun. Tapi macam mana nak minum kuah dia dengan chopstick saja, dengan garfu saja? Jadi sahabat-sahabat, semuanya ada peranan. Suami ada peranan, isteri ada peranan. Maka kita letakkan diri kita ni sebenarnya di mana? Masya Allah, tabarakallah, indah kan kalau semuanya memainkan peranannya. Tapi kita hari ini kadang-kadang nak jadi super hebat. Orang tu boleh kaya raya dengan jadi seperti dia. Sebab tu kadang-kadang Ustazah gelak orang perempuan ni. Ada siapalah kan, minta maaf. Artis pun menonton ni kadang-kadang. Jangan artis yang jual tudung macam Ustazah duk cakap lah. Ustazah, saya dah beli dah tudung si Polan tu. Saya duk lilit lah, puah lilit sana sini. Puahlah saya duduk berdiri 2 jam depan cermin. Kenapa wajah saya tak bertukar jadi macam wajah dia? Takkan mungkin lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nampak apa-apa iklan dekat TV, dekat media sosial kita. Kita sibuk nak beli. Kenapa? Salah ke? Tak salah selagi mana duit yang halal. Kita mampu. Tetapi sahabat-sahabat jangan ikut-ikutan. Orang tu mampu. Kalau dengan dia membelanjakan begitu begini, Masya Allah, masih banyak lagi sumber yang lain. Kita nak mengikut nafsu kita, nak ikut macam orang lain. Tukar tudung sebulan saja 10 helai tudung kita beli. Tapi akhirnya yuran anak tak bayar. Duit van sekolah tak bayar. Kan? Jangan jadi macam tu. Nak tukar beli produk-produk apa, nak jadi macam dia, tak mungkin jadi.
Orang tu adalah orang tu, kita adalah kita. Cap jari kita takkan sama. Masya Allah, Ustazah rindu nak bawa jemaah ke Baitullahil Haram. Antara kadang-kadang masalah yang berada di immigration, kalau kat Malaysia ni okey lagi tau. Kalau berada dengan orang-orang Arab ni, dia halau ke tepi. Ustaz Azwan, suami Ustazah dah pening dah pasal apa pula ni. Rupanya sebab nak letak jari dekat mesin dia, apa tu tak boleh nak trace. Kadang-kadang Ustazah kata, Allah pakcik, pasal apa jadi macam ni? Kita kadang-kadang duk gelak sebab apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak tahu cerita. Orang bandar tapi berjiwa kampung, Ustazah Zai ni. Tapi pakcik tu kata, Ustazah dah berapa puluh tahun dah menoreh getah ni. Ni habis dah haus ni. Kita duk pusing belakang menitik air mata lah sebut. Sampai hilang ni. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya kata, Allahu Akbar bang, kumpul duit bertahun-tahun nak pijakkan kaki ke Baitullahil Haram. Jadi ustaz duk gaduh dengan Arab ni. Tu yang paling syok, gaduh dengan orang Arab ni. Sebab mereka tak simpan dalam hati kalau gaduh. Gaduh sekejap je, lepas ni okey, sorry, peluk balik, subhanallah. Ustaz kalau nampak orang Arab gaduh ni, dia cakap, sallu ala Nabi. Selawat ke atas Nabi. Terus reda. Kita agaknya kalau orang tengah gaduh sebut sallu ala Nabi, kau apa hal sallu ni? Kan sahabat-sahabat, na'udzubillah. Jadi Allahu Akbar, balik pada Quran indah, Masya Allah, tabarakallah. Allah dah khabar kepada kita ni. Semua ni ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Ada darjat-darjat yang tertentu. Jangan pernah orang perempuan nak bertukar jadi lelaki. Kau suami tapi kau tak tunaikan tanggungjawab kau, biar aku je lah jadi suami dalam rumah ni. Kita sombong, kita terlupa. Bukan begitu caranya untuk kita meletakkan diri kita, sahabat-sahabat, sebagai orang yang memimpin suami kita. Dulu siapa yang pilih suami yang begitu? Kita terlupa. Siapa yang memilih 5 tahun dulu, dinasihati oleh ibu dan ayah, kita buta. Buta mata hati, hanya kerana cinta semata-mata. Kita tak boleh hidup dengan cinta semata. Apatah lagi cinta yang diawali dengan nafsu. Kita bermaksiat sebelum dihalalkan, diijab kabulkan. Jadi hari ini kadang-kadang orang datang mengadu. Usia perkahwinan tak sampai 5 tahun. Ustazah, saya tak tahan dah Ustazah. Kenapa ia jadi macam ni? Bahagia yang lain tu dapat. Gaji besar, anak-anak cemerlang. Tapi kenapa isteri saya ni degil sangat? Suami saya ni kenapa jadi macam ni? Ustazah kata taubatan nasuha dulu. Kenapa? Sebab kadang-kadang dosa-dosa kita sebelum halal menjadi suami isteri diijab kabulkan dulu. Sahabat-sahabat, Allah tak nak azab kita di akhirat. Azab di akhirat Allah tu tanpa ada rehatnya. Jadi Allah azab kita di dunia dengan rasa, mungkin sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa perit menjadi isterinya dia. Kita rasa perit menjadi pasangannya dia. Lalu apa yang kita nak sebut? Dapat tak syurga di dalam rumah tu? Tak dapat. Justru muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah turunkan ayat-ayat macam ni supaya kita tahu lelaki ada peranan, perempuan ada peranan. Kau jadi diri kau. Tengok seperti Asiyah yang Ustazah tak pernah berhenti memberi contoh isterinya Fir'aun itu. Tetap dia tahu, aku hamba kepada Tuhanku. Aku isteri, so tunaikan tanggungjawab dia. Masya Allah, lama kelamaan keberkatan, rahmatnya Allah mencurah ke dalam rumah kita itu menjadi asbab lembut hati pasangan kita, lembut hati orang-orang di sekeliling kita. Ustazah tak sempat respon lagi mesej-mesej yang masuk daripada lepas live Ustazah di TV Al-Hijrah tadi. Saya nak bertahan macam mana Ustazah? Dulunya saya dibelasah oleh suami. Sekarang ni saya dibelasah oleh anak-anak saya sendiri. Saya faham derita itu muslimin muslimat dirahmati Allah, dan percayalah Allah tak pernah buta. Allah tak pernah tuli. Kita tak payah menjerit-jerit menulis-nulis dalam media sosial kita, tapi Allah sangat mengetahui. Jadi tetaplah menjadi diri anda wahai wanita-wanita beriman. Tetaplah menjadi diri anda wahai lelaki-lelaki beriman. Sebab tu cerita-cerita sabar, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu, diulang berkali-kali. Diawali dengan wahai orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, manusia biasa, keislamannya yang biasa, tidak. Tapi upgrade kepada orang yang beriman. Ini luar biasa. Jadi nak hidup dengan iman dan mati dengan iman, dibangkitkan di mahsyar dengan iman, dimasukkan ke syurga bersama orang beriman. Masya Allah, mujahadahnya sangat tinggi. Jadilah diri anda sendiri. Diri anda yang mengenal aku adalah hamba kepada Tuhanku. Baik, kita ambil lagi Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing.
Ini penceritaan tentang Nabi Musa alaihissalam mencari air. Dia pecahkan batu, terpancar menjadi 12 punca air. Jadi kabilah ni ambil yang ni, kaum ni ambil yang ni. Kenapa kita nak bertelagah lagi? Allah dah tentukan rezeki setiap manusia. Allah tentukan rezeki. Kita selalu bertelagah. Kenapa dapat ke dia? Kenapa tak dapat kepada aku? Sahabat-sahabat, jalani hidup kita ni seadanya. Jalani hidup kita ni seperti kehendaknya Allah. Allah yang ciptakan kita, tapi kita nak hidup menggunakan acuan yang berbeza daripada acuan yang Allah telah siapkan. Apa acuan itu? Quran dan sunnah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi tak maulah saya belajar dekat NUN, dekat Amerika tu. Kenapa nak ikut Quran sunnah? Ikut Quran sunnah kalau saya belajar dekat Mekah saja, minta maaf. Anda belajar di mana? UK, Amerika Syarikat, anda tak pernah salah. Ilmu Allah tersangat luas. Pakar matematik, pakar bahasa Inggeris, pakar sains, anda orang hebat. Semua itu ilmunya Allah. Tapi anda pakar Quran tetapi tidak menyembah Tuhanmu, sahabat-sahabat, anda akan dihinakan oleh Allah. Ingat ya, jangan pernah sebut tu yang duduk kat negara China tu kafir semualah tu. Kalau mati tu neraka semualah tu. Iya, kalau mereka mati dalam kekufuran tu. Tapi ada juga orang menyembah Allah di bumi China, di bumi mana-mana pun. Kenapa mereka sujud kepada Tuhan yang sebenar, itulah Allah? Kerana iman. Sahabat-sahabat, sebab tu ada iman sebesar zarah, insya-Allah kamu akan selamat daripada nerakanya Allah. Okey, kita nak pandang. Baik, Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan menceritakan, setiap manusia memiliki kelebihan, memiliki potensi dan bakat masing-masing. Kita akui kan, ibu-ibu yang menonton, kita ada 4 orang anak pun, Allah Ustazah, yang sulung tu insya-Allah boleh kot kalau bawa hafal Quran Ustazah. Terang hatilah. Suruh hafal An-Naba sekian ayat, laju je Ustazah, syukur. Doa ya Ustazah sampai dapat 30 juzuk. Nombor 2 tu macam liat sikit lah Ustazah, tapi dia macam suka benda-benda kemahiran ni. Duk tolong bapak dia bertukang. Jadi Ustazah, raikan sahabat-sahabat, sebab Allah yang beri kelebihan ini. Okey, tapi ingat, nak jadi apa kamu nanti? Nak jadi lawyer, nak jadi doktor, silakan. Tapi siapa yang memberi faham akan ilmu, siapa yang memberi taufik kekuatan untuk beramal akan ilmu, tetap Tuhanmu. Jangan pernah sombong dengan kuliah pukul 3 lebih kan. Kenapa boleh tak mengantuk acik-acik? Allah yang izinkan. Jadi jangan pelik kalau yang tidur. Ustazah marah ke kalau tidur? Ni kalau masjid-masjid kan, Ustazah kata biasalah tertidur dalam majlis ilmu. Sebab tertidur dalam aircon kan, tertidur dalam naungannya malaikat Allah. Semuanya kita duduk ni izinnya Allah. Kita bentang sejadah sekejap lagi azan asar, izinnya Allah. Kalau Allah tak pilih kita untuk sujud kepadanya, Allah takkan pandang. Macam mana Jibril boleh komplain? Berani Jibril tanya pada Allah, kenapa orang macam Fir'aun tu minta pagi belum tengah hari kau dah makbulkan? Nun di hujung sana ada seorang beriman meratap rintih, nak sangat doanya dimakbulkan, tapi kenapa engkau belum makbulkan? Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui rindunya dengan ratapan orang-orang beriman. Betapa dia tak suka, benci akan suara-suara seperti Fir'aun, manusia yang lupa diri. Inilah sikap-sikap taghut atas dunia, melampau-lampau hidupnya. Jadi orang-orang beriman selalu membandingkan, mana mungkin sama ahli syurga dengan ahli neraka. Walaupun setiap kita jangan pernah merasa layak sangat ke dalam syurga hanya dengan sedikit kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita nak tolak diri kita ke arah pintu mana? Jalan-jalan yang Allah suka ni mendekat kepada pintunya syurga. Dah tahu benda ni Allah tak suka, kita masih gagahkan diri untuk pergi mendekat ke pintu neraka. Orang ada akal sepatutnya tidak begitu. Okay? Jadi sentiasa minta dipimpin dengan petunjuk dan hidayah dari Allah. Sebab iblis sekali kita buat kebaikan, dia mudah nak gelincirkan, mudah nak gagalkan. Na'udzubillah. Baik, apa lagi kata Dr. Aida Al-Qarni? Salah satu keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemampuannya untuk menempatkan setiap sahabatnya sesuai dengan kemampuan. Itu sebab ibu-ibu kadang-kadang kita nak pergi kerja, kita dah siapkan, okey, buku latihan mama dah letak atas meja. Kenapa Alung kita bagi 10 muka surat mesti selesai. Balik kerja mama cek. Kenapa Angah kita bagi 5 muka surat? Anak-anak memang, Allah mama ni tak aci lah, Alung dapat kerja banyak, kakak dapat kerja sikit. Kenapa? Mama kenal anak yang macam mana, bagi 10 siap 10. Kamu ni kalau bagi 5 pun belum tentu lagi siap. Mak kenal.
Baru yang mengandungkan 9 bulan 10 hari. Baru yang menyusukan kita tak sampai 3 tahun. Baru yang membela kita baru beberapa tahun. Allah menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Now kita ada, kenapa kita tak mau meratap dengan Tuhan kita, sahabat-sahabat? Allah tahu bila tiadanya kita di atas muka bumi Allah. Dan Allah tahu bagaimana keadaan kita ketika berdiri di hadapannya Allah satu hari nanti. Allahu Rabbi. Sebab tu kalau kita berserah sungguh-sungguh kepadanya, subhanallah, seperti mana pahamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menguruskan para sahabat radhiyallahu anhum. Tahu bakatnya macam mana, kemampuannya macam mana. Contoh Ali radhiyallahu anh misalnya ditugaskan dalam bidang kehakiman. Muaz radhiyallahu anhu dalam bidang ilmu pengetahuan. Subhanallah. Ubay radhiyallahu anhu dalam bidang Al-Quran. Zaid radhiyallahu an dalam bidang faraid. Subhanallah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dalam bidang jihad. Hasan radhiyallahu an dalam bidang sastra, dan Qais bin Sabit radhiyallahu an dalam bidang khitabah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hal-hal begini kita nak sebutkan kenapa? Sebab Nabi SAW memimpin dalam dunia dakwah yang dilakukan tak lain tak bukan hanya merujuk kepada Allah. Ditanya apa jua soalan, sahabat-sahabat tak ada main kod dan rasa. Kita selalu main kod dan rasa, tunjuk terror belaka. Dia takkan menjawab dengan nafsu. Tunggu apa jawapan daripada Allah. Dan orang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau angkat Saidina Uthman sebagai Ahlul Badar juga, walaupun dia tak ikut ke medan peperangan Badar? Ada orang komplain kepada Rasulullah, macam mana? Jangan duk kecam dulu, jangan duk tohmah fitnah dulu. Kenapa Nabi gelar Uthman sepertinya orang yang berada di medan Badar, walaupun dia tidak ikut berjihad ke medan Badar? Adakah kerana pengecutnya Saidina Uthman? La. Sebab ketika itu Uthman adalah menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu isterinya Ruqayyah sedang sakit tenat. Jadi bila Uthman dipanggil al-jihadu fi sabilillah, tak ada seorang pun sahabat yang mengasingkan diri, yang memberi alasan. Orang beriman tak akan beri alasan. Orang munafik saja, ya Rasulullah, musim panas ni, nantilah bila musim sejuk aku ikut engkau berperang. Tapi Saidina Uthman tidak begitu. Jadi Saidina Uthman bertanya kepada Rasulullah, ayah mertuanya, aku pun nak ikut ke medan perang. Tapi apa kata Rasulullah? Saat ini wahai Uthman, tugasmu berada di samping si isterimu. Bukan kerana isterinya Saidina Uthman adalah anakku, bukan kerana anak Rasulullah, tapi begitulah seorang suami. Sakit isterinya sepatutnya mengkesampingkan yang lain, tapi waktu isterinya memerlukannya, dia berada di sisi. Masya Allah, sahabat-sahabat, memang Uthman kecewalah. Orang lain boleh kalau menang, bawa harta rampasan perang, kalau mati syahid di sisinya Allah. Tapi apa kata Saidina Uthman? Sebab perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Lalu orang lain balik sebagai orang yang menang, tentera-tentera Islam daripada tentera Badar. Saidina Uthman diangkat juga sebagai Ahlul Badar. Ahlul Badar ni dimuliakan Allah dan Rasulnya. Adalah orang tak puas hati. Biasa kan? Hidup hari ni pun macam tu juga. Kenapa diangkat sebagai Ahlul Badar padahal dia tak pergi pun ke medan perang? Sebab niat dan kesungguhan Uthman nak pergi, tapi ada halangan. Dan taat kepada perintahnya Rasulullah. Betapa malam ni Ustazah ada satu kuliah tajuk, takut juga ni ramai alim ulama nak mendengar ni. Tentang apa? Betulkan niat. Rupanya kita beribadah, okey nah saya bayar zakat 1 kilogram emas contoh. Kita tak niatkan zakat pun, rupanya jadi sedekah biasa pun, tak terbayar zakat kita. Sahabat-sahabat, patutlah Nabi letak, disusun oleh para alim ulama kita dalam kitab hadis 40, innamal a'malu binniyat, sepanjang ayat tapi duduk dalam bab yang pertama. Penting tak penting hal niat ni? Apa pun bermula dengan niat. Masya Allah. Jadi Uthman dah berniat, Rasulullah ajak ke medan perang, aku nak ikut. Tapi Nabi yang suruh, isterimu lebih memerlukanmu. Kan sahabat-sahabat? Sebab tu seorang pemuda kalau nak minta pada Rasulullah, aku nak ikut ke medan perang. Adakah engkau mempunyai ibu di rumah? Ya, sudah tua dan uzur. Duduk jaga mak ayahmu itu lebih mulia. Masya Allah, sebab Nabi ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain. So kita faham tak keutamaan? Mana yang perlu letak di atas, mana yang perlu dikemudiankan? Sahabat-sahabat, kadang jihad kita ni kat mana? Sebab
Isteri kadang bertelaga, abang saya pun kerja juga kan, cubalah balik lepas kerja tu balik rumah, takkanlah nak hantar anak-anak kita kat pengasuh sampai tiap-tiap hari kena bayar overtime. Macam tu kan sahabat-sahabat. Ustazah pun ada Darul Fawaz. Kadang ibu ayah kata, Ustazah minta maaf sangkut jam Ustazah. Kita pun kenal mak ayah mana yang bukan sengaja nak letakkan lebih masa. Nanti dia bertanya, Ustazah saya kena tambah berapa ni lah, bukan akak sengaja. Tapi kadang-kadang kita jumpa juga ibu ayah yang singgah mana-mana dulu, anaknya sepatutnya 6.30 paling lewat ambil, pukul 8 malam tak diambil lagi. Ustazah tumpang sekejap ya, boleh ya? Tu yang ustaz nak ustaz tegur tu, awak nak ikut abang pergi masjid ni. Pekerja kita nak kena balik ni, ada keluarga sendiri. Kita tak pernah tetapkan ni lambat sekian jam, bayar sekian, tak pernah kita charge pada orang. Sebab kita tahu mereka ni bukan sengaja. Tapi yang sengaja ni memang kita kena tegas pada mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita jadi suami-suami. Kalau isteri tak sempat, sama-sama bekerja kan, cuba telefon, yang abang lah ambil kalau awak balik lambat hari ni. Saling tolong bertolong bantu. Inilah dia rumah tangga. Inilah dia yang kita faham siapa diri kita sebenarnya. Kerana Nabi telah memberi contoh kepada kita, letakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Ada satu syair muslimin muslimat, meletakkan sesuatu yang basah di atas pedang akan berbahaya, sebagaimana bahayanya pedang diletakkan di atas sesuatu yang basah. Kita tak faham kadang-kadang. Ustazah bila baca ni tadi, Ustazah rasa macam okey, faham, patut Ustaz Azwan, suami Ustazah, sebagai penyembelih binatang korban kan, bila Idul Adha, dia cakap apa? Dia cukup antara benda yang paling dia cerewet sangat lah, pisau-pisau sembelihan dia ni. Jangan letak dekat kena air waktu macam mana, jangan masuk dalam sarung dia ni. Rupanya kerana apa? Kan nanti boleh rosak, boleh karat, boleh tumpul. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Barulah kita faham syair ni, kita dah faham daripada kitab La Tahzan. Ditulis oleh siapa? Masya Allah, sepertinya Al-Munabbih, yang kalau ada Nabi lain boleh lantik dia sebagai Nabi sebab kebijaksanaannya dalam menulis, dalam membaca kisah-kisah masyarakat. Masya Allah. Okay, jadi kita nak ambil inilah peranan-peranan. Kalau daripada Quran kita jumpa, daripada hadis kita jumpa, daripada syair-syair yang kita jumpa. Masya Allah, semuanya ilmu buat kita. Apa lagi kata Dr. Aid Al-Qarni? Menyatu serta hanyut dalam kepribadian orang lain pada hakikatnya adalah bunuh diri. Okay, yang ngantuk buka mata dulu. Apa yang Dr. Aid Al-Qarni sebut? Menyatu serta hanyut dalam kepribadian orang lain pada hakikatnya adalah bunuh diri. Kita duk kecam orang pasal apa terjun bangunan, pasal apa yang duk masuk dekat jambatan Penang tu, terjun dalam laut tu. Kenapa? Hanya kerana isteri tinggalkan dia, hanya kerana anak, baby, confirm syurga baby tu, tapi tak boleh terima hakikat bunuh diri. Kita kecam orang-orang bunuh diri. Kita tak menyumbang kepada perkara-perkara yang membaikkan keluarganya, duka cita. Kita tambah lagi dengan kecaman-kecaman. Sebenarnya kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau tak jadi diri kita sendiri, sibuk nak meniru-niru itu, maksudnya Allah dah beri setiap manusia ni ada kebaikannya. Tapi kamu tak nak gunakan kebaikan itu. Kamu tak nak cari. Kamu tak nak korek apa lebihnya diri kamu tu sendiri. Dan kamu tak nak bangkit sebagai dirimu sendiri, walaupun kamu nampak gah berjalan, angkat berat pagi-pagi 200 kg. Sebenarnya kamu di sisi Allah tak ada siapa-siapa pun, bukan siapa-siapa pun. Inilah yang kata para alim ulama, berjalan tetapi tak ubah seperti mayat hidup. Mati dah kerana hatinya telah mati sebelum jasad itu masuk ke dalam liang lahat. Na'udzubillah. Okay? Manakala memakai baju kepribadian orang lain adalah sebuah pembunuhan yang terancang. Ustazah baca ni tadi tiba-tiba teringat seorang pemuda. Cewah kan, seorang pemuda. Kalau menonton ni belum ada calon lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang pemuda datang dengan kereta mewahnya. Wah, kita pun wow, kereta mewah ni. Nanti jadi isteri duduk sebelah, gah lah kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupanya dikaburi. Nanti bila dah lepas minggu, bang, mana kereta abang yang hari tu ambil sayang balik kerja tu? Contoh kan. Rupa-rupanya kereta bos. Dia ingat selamat. Dia ingatkan okey, kelentong masa tu je. Nanti lepas dah nikah, bolehlah pujuk balik. Sahabat-sahabat, sebenarnya rumah tangga boleh menjadi hambar dengan satu kali menipu tadi.
Boleh menjadi hilang manisnya berumah tangga tu sahabat-sahabat kerana kita cuba menjadi orang lain. Wah, cuba menjadi bos walaupun sebenarnya dia bukan bos. Sahabat-sahabat, benda tu makan diri sendiri. Sebab tu Allah pesan dalam Quran, jangan terlibat dengan penipuan. Bila dah halal hubungan tu, memang Allah ni aku bawa kereta suami aku aksiden ni, langgar tembok ni, dia cukup bising ni. Saya pernah jumpa kisah benar. Ustazah tolong doa Ustazah, saya dah bawa kereta suami saya aksiden ni. Tak apalah Kak, baliklah, mengaku je, cakap nak buat macam mana. Ustazah tak kenal suami saya, kereta dia jangan usik. Tapi tadi kereta saya tak boleh start, nak hantar anak pergi sekolah. Ya Allah, cakap elok-elok nak hantar anak pergi sekolah, bukan akak sengaja nak aksiden. Tak, Ustazah akak tengah berpeluh ni. Tolonglah Ustazah doakan siap. Kenapa? Saya kat bengkel, saya sanggup bayar 3 kali ganda, siap kereta ni sebelum suami saya balik kerja. Sahabat-sahabat saya kata, apa salah yang seksa diri teruk sangat macam tu. Rupa-rupanya akhir malam hari, kalau dah suami tu memang mencintai kereta jauh lebih mencintai isterinya, abang nampak macam lain je. Akhirnya terbuka juga kan sahabat-sahabat. Hilang dah kepercayaan. You mesti banyak kali buat perkara macam ni. Sedih Ustazah, padahal itulah pertama kali. Sebab tu Kak, apa-apa pun kena sebut dengan nyata. Kejujuran itu penting. Kalau kita dah hilang kejujuran sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya sudah hilang segala kemanisan. Kita sepertinya melakukan satu pembunuhan yang terancam. Sebab kita tahu menipu itu akan makan diri, tapi kita suka je untuk buat. Jadi betulkan. Kalau pernah melakukannya, betulkan. Kita nak hidup ke depan, kita tak boleh patah balik ke belakang. Jadi hari ini sejak kita mengaji kitab Latahzan, banyak nasihat-nasihat macam ni. Ya Allah, biarpun sakit, aku kena cakap yang betul. Qulil haq walau kana murran. Bercakap yang benar sekalipun ia pahit. Okay, kita ambil lagi. Di antara salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah perbezaan sifat yang ada pada manusia dan perwatakan yang mereka miliki serta perbezaan bahasa dan warna kulit mereka. Sebab tu kalau kita pergi diberi rezeki oleh Allah, mudah-mudahan Allah izinkan nanti boleh terbang ke sana sini lagi. Sahabat-sahabat, kita pergi negara kulit orang putih kan. Kulitnya orang putih kan. Kita pergi kat negara kulit hitam contoh kan. Bukan hak kita untuk mengatakan awak buruk sangat depa ni. Ustazah pelik orang putih kahwin dengan orang hitam, pelik. Tak ada peliknya di sisi Allah. Sebab Allah ciptakan semua ni untuk lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan. Sebab tu bila orang di Baitullahil Haram, Ustazah kadang-kadang tegurlah dalam tazkirah ni. Ustazah kata apa? Jangan duk sekelompok je Melayu telekung putih ni sekelompok je. Kau nanti bila ada mak Arab nak solat sebelah kita, kita sanggup bangkit angkat beg kita menyampah orang Arab ni. Padahal kadang-kadang Allah hantarkan mereka sebelah kita. Cakapnya macam ayam dengan itik kan, ibu-ibu dirahmati Allah, tapi boleh wujud kasih sayang tu. Balik nanti bercerita, Ustazah saya dapat kenal seorang Arab ni, dia cerita anak dia hafal Quran, kat rumah boleh jadi imam. Hebat acik ni. Macam mana acik boleh faham ni? Tak lah Ustazah, dia tunjuk tak apa-apa cakap tunjuk Quran tu. Dia tunjuk budak lelaki tengah lalu tu, dia cakap anak-anak macam tu, bahasa isyarat. Tapi saya faham dia cakap anak dia hafal Quran, kat rumah boleh jadi imam kat dia. Dia harap anak dia nanti doakan dia dengan baik. Tu dia ilmu. Allah suruh kita berkenal-kenalan. Tapi kalau kita duduk, minta maaf bukan semua, tapi ni yang Ustazah punya pengalaman ni sahabat-sahabat, duduk dengan orang kampung dia saja. Ustazah jangan pisahkan saya dengan BFF saya. Rupanya dari asar sampai ke isyak duduk dalam Masjidil Haram, duduk cerita pasal mak teh dia, mak lang dia, mak ngah dia kan. Sama je duduk kat kampung dengan duduk kat Masjidil Haram, tempatnya untuk kita iktikaf. Penat mengaji, ulang solat berkali-kali. Subhanallah sahabat-sahabat, buku-buku kecil kita yang dekat Malaysia ni, kalau dulunya kita duk amal mak surat sughra, tak pernah baca mak surat kubra, duduk iktikaf dalam Masjidil Haram boleh habis, insya-Allah. Tapi kita sebab nak duduk dengan orang sekelompok kita saja, akhirnya sahabat-sahabat kita duk sembang benda sama macam kat kampung lah. Bukan murah tau, tambang 7-8 ribu. Dan jangan tanya Ustazah untuk next umrah bila. Jawapannya Ustazah takut nak sebut. Sekian dimaklumkan. Okay? Dan Al-Fahwas tak pernah keluarkan iklan lagi sebab kami tak tahu berapalah harganya tertanya-tanya. Hari ni kita terkejut mendengar harga haji, insya-Allah kabarnya 40,000. Tapi Ustazah cakap dengan Ustaz, bang 40,000
Tak payahlah nak kecoh-kecoh, tenang je. Kalau Allah nak panggil kita ni, ada je cara. InsyaAllah kerajaan prihatin, amin. Subsidinya lebih, amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bayangkan kalau 40,000 pakcik-pakcik kita yang menabung hanya dengan menoreh getah bertahun-tahun. Yang 2 tahun lepas 68 tahun, kalau dapat haji tahun ni dah usia 70 tahun. Yang dulu sakit lutut, sekarang dah sakit naik ke paha pinggang segala. Jadi mereka akan katakan 40,000 pula ustazah, lambat lagi lah. Ibu-ibu dirahmati Allah, kekal niat. Please jangan nampak 40,000, keluarkanlah duit saya dari tabung haji tu. Rasa cik dah takkan dapat lah ni ustazah. Jangan, Allah pandang niat kita. Kan? Di situ kita masih ada nilai mujahadah lagi di sisi Allah. Allah nak tengok. Kita nampak je angka 40,000 dah pakat SMS ustaz dah tadi. Cik rasa cik tak dapat lah ni ustazah. Jangan berputus asa. Kalau Allah nak jemput 40,000 tu sekelip mata saja. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi yang ada kat tabung haji tu janganlah kita keluarkan pula semata-mata nak beli apa? Thermomix. Tapi pakainya tidak, kan? Kalau pakai tak apa. Kan ustazah tak marah, ustazah boleh tumpang sekaki. Tapi kalau tak pakai, belinya sampai dekat 10,000 tapi tak pakai. Kesianlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, ambil lagi. Mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita perhatikan. Umar radhiyallahu anhu dengan sikapnya yang keras dan tegasnya telah membangkitkan Islam dan para pemeluknya. Bila orang dapat tahu lepas Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah Ur-Rashidin yang pertama, digantikan oleh Umar, sahabat-sahabat orang dah bahasa orang Kedah ni macam mana, kalau saya salah sebut jangan duk gelak. Dia buat cebeh mulut je, menyampah nak dengar, tak suka dengan namanya Umar. Sebahagian lah. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ya, Abu Bakar tu lembut, bercirikan seperti Rasulullah. Tapi kalau Umar nanti macam mana? Mesti sikit-sikit kita kena dengan pedang dia. Kita kena dengan kekerasan dia. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab bercakap di hadapan para pengikutnya. Masya Allah, dulu, ya, itulah Umar yang lama. Maksud tajuk ni, jadilah diri anda sendiri. Dulu tidak dipimpin dengan wahyu Allah, sahabat-sahabat. Kita kerja nak marah tak tentu pasal. Kan? Adakah dalam Islam ni semuanya kena tak boleh marah ustazah? Nak masuk syurga tak boleh marah? La. Takkan seorang ayah, sahabat-sahabat, sayang anaknya tak nak dihumban dalam neraka Allah. Tak apa, tak payah solat pun tak apa. Sabtu Ahad ni kan? Tak apa. Nanti Isnin solatlah subuh balik. Itu bukan ibu ayah yang sayang dunia akhirat. Tolong ibu ayah, kita sayang anak-anak kita nak jumpa balik di akhirat, di dalam syurga. Kita bukan sayang anak-anak kita. Abang tak payahlah kejut, anak kita tu belum baligh pun. Yalah belum baligh, tapi 12 tahun dah faham sangat bahasa dah. Tinggal beberapa sikit saat je lagi tu yang perempuan akan haid, yang lelaki sudah akil baligh. Masya Allah, nak tunggu umur 18 tahun ke baru disuruh solat subuh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tegas. Hari ini setiap perbicaraan dengan ibu-ibu, boleh kata setiap pertemuan soalannya sama. Ustazah, macam mana saya nak halang anak saya tu? Macam dah ketagih dengan handphone, laptop, dah tak boleh berhenti. Ustazah cakap, kalau kita buang terus TV, handphone, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang akan penat. Mungkin anak kita akan merompak kedai handphone. Susah sangat nak bagi ke aku handphone sebiji, aku boleh je rompak orang punya. Pak Long datang rumah, tinggal solat sekejap, anak kita curi handphone Pak Long dia. Berlaku. Sebab ni zaman dia. Tapi ibu ayah, kita yang belikan handphone tu. Ayah dapat duit bonus, kan? Tahan nafsu nak beli segala-gala, sahabat-sahabat, tapi sanggup belikan laptop untuk anak-anak. Untuk mendapat suasana selesa PDPR, kuliah online sebagainya. Tapi kenapa kita tak boleh penat sikit untuk pantau? Ibu nampak ni jadual kakak setakat ni, tapi kenapa handphone tak berhenti dari tadi? Bukan ibu tak bagi main game, bukan ibu tak bagi nak tengok movie sebagainya kat handphone tu. Tapi waktu ayah, ibu, adik-adik semua tengok depan TV, kamu duduk kat TV sekali. Kenapa mesti nak menyendiri dalam bilik? Kita masih boleh buat peraturan. Bahasa mudah Ustazah Zai selalu cakap, alang-alang kita yang belikan ni kita masih boleh buat undang-undang. Jangan sampai kita bertindak dan kita menyesal masa anak-anak kita belikan beras bawa masuk balik dalam rumah kita. Saat tu kita nak tegur ibu ayah, mama jangan banyak cakap boleh tak? Mama tu beras pun Kak Ngah yang beli tau. Saat itu kita sangat sakit
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mentang-mentanglah aku dulu darah mengalir, air susu, malam aku tak tidur nak menyusukan kau, menjaga engkau siang dan malam. Tapi sekarang baru beli sekampit beras bawa dalam rumah mak, kamu dah demand yang begitu tinggi, dah ugut-ugut mak pula. So sekarang ni ibu-ibu dirahmati Allah, minta tolong dengan Allah. Jangan kekang terus, tapi buatlah undang-undang. Minta tolong dengan Allah, lembutkan hati anak-anak. Tolong faham ibu, tolong faham ayah. Kalau ibu dan ayah ni tak baik, ibu dan ayah tak bagi ni, tak bagi. Sekarang tolong akur je, waktu solat tinggal sekejap. Buat sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong buat. Kita ada Muhammad Zulkarnain, pasal apa tiba-tiba patin tempoyak pula. Macam tahu je Ustazah baru lepas lunch tadi. Patin tempoyak, okey. Baik, kita ambil dengan kata lain, menerima dengan penuh kerelaan setiap anugerah dan pemberian Allah yang ada pada diri anda. Ambil kata Saidina Umar. Setelah Saidina Umar dapat wahyu daripada Allah, benda yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, Saidina Umar sanggup mengangkat pedangnya. Tapi nak Saidina Umar, antara sahabat yang sepertinya ada longkang dekat tempat keluar air mata ni. Sahabat-sahabat Allah, Ustazah kalau baca sirah ni, macam mana Umar boleh sampai ada bekas warna hitam, air matanya kerap mengalir, dek kerana taubatnya, dek kerana penyesalannya, dosa-dosanya sebelum dia masuk dalam agama Islam dulu. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin, muslimat, pantang disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Pantang tak dapat ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyesalannya atas dunia, dia tak nak menyesal ketika di dalam neraka Allah. Allahu Rabbi. Ini yang kita nak sebut, dengan kata lain, menerima dengan penuh kerelaan setiap anugerah dan pemberian yang ada pada diri anda. Yang memberi itu siapa? Itulah Allah. Oleh sebab itu, kembangkanlah, tumbuhkanlah dan dapatkanlah manfaat darinya. Masya Allah, tabarakallah. Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seterusnya tu rujuk suratul Baqarah ayat 286. Masya Allah. Apa yang disebutkan? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullah. Allah tak membebankan kita. Tapi kenapa kita selalu merasa beban? Sebab kita tak persiapkan jiwa raga kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada guru saya dulu pernah sebut, orang yang banyak menuntut ilmu, Ain, Lam, Mim. Ilmu tu Ain, Lam, Mim. Ain ni cuba tengok huruf Ain, macam tenganga mulut depan tu kan, Ain. Maknanya kita zero, kita jahil, kita kosong. Siapkan diri kita ni untuk bertemu dengan guru, menadah ilmu, buka sebesar-besarnya minda dan pintu hati kita. Untuk apa? Hanya kerana ilmu, naik kepada huruf Lam. Lam tu tinggi, nak tulis huruf Lam, Ain, Lam, naik. Dengan ilmu yang banyak engkau terima, jadi wadah tadi akan menaikkan darjatmu setinggi huruf Lam untuk ditulis. Kita bergetar tubuh, orang-orang alim ni sampai huruf pun dia kaji. Tetapi bila dah naik dengan ilmu, ada sampai degree PhD, bukan untuk engkau duduk pandang rendah orang di bawah, tapi tengok turunkan balik huruf Lam kepada huruf Mim. Mim tu kat mana? Kontut kat tepi ataupun boleh dipanjangkan ke bawah. Masya Allah, rupanya orang yang dah dapat ilmu yang tinggi sepatutnya makin menunduk. Bukan dia merendahkan diri, I tak boleh yang tu, tak boleh ni. Sayanglah kau belajar sampai PhD ni. Takkan tak nak jadi manusia bermanfaat? Kepakaran kau tu gunakanlah. Semua yang kau share dengan orang lain tu, pahala memudahkan jalan kau ke syurga. Ustazah, menantu saya ni belajar sampai PhD, tapi jadi suri rumah je. Salah, sahabat-sahabat. Biar dia hanya ada PhD, bela anak 4 orang dalam rumah, suri rumah sepenuh masa. Masya Allah, sahabat-sahabat. Tapi setiap anak yang 4 orang ni terdidik, murabbiyahnya adalah ibunya sendiri. Masya Allah, takkan rugi satu rumah yang ada ilmu di dalamnya. Jadi, tadahkan seperti mana mulutnya huruf Ain. Hebat kan? Masya Allah, saya sampai sekarang terkenang guru saya tulis dekat board kan. Betul juga ya Allah. Kita kadang-kadang nak belajar, ustaz ni bukan betul pun. Ustazah ni tak betul, tak tidak apa dia cakap.
tajuk mana, sikit-sikit halal haram, cubalah ajar benda lain. Kita tak buka hati kita betul-betul untuk belajar. Kita pilih tajuk apa ya, ustaz apa ya, mohon terasa. Okay? Kita sibuk nak belajar. Saya tak nak lah ustazah, ustaz tu tak best. Kan? Saya tak nak lah ustazah. Ni yang Allah pilih, tiba-tiba buka 3 suku petang, page Ustazah Muzayyanah ada. Daripada aku tengok Hindustan, baik aku tengok ni sekejap. Kan? Kita lapangkan dada. Tak kira siapa itu, sifat huruf Ain. InsyaAllah, yarfa'illah, Allah akan angkat darjatmu kerana ilmu yang kamu tadahkan hatimu tadi. InsyaAllah tinggi pandangan Allah kepadamu. Tapi bukan untuk meninggikan diri. Sebab tu orang yang belajar lagi terasa jahilnya diri aku ni. Ya banyak lagi rupanya aku tak tahu. Itulah dia mim, sifatnya menunduk, merendah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga itulah kita hasil daripada pengajian ilmu. Baik, kita tutup dengan perenggan terakhir. Taklid buta. Ni bukan taklid itu bab talak pula. Ini taklid buta. Apa pula tu? Dia ikut je tanpa tahu, kan? Okeylah ustazah, sebab itulah yang ada percaya saya diperlihatkan tentang nikmat di dalam syurga melalui mimpi saya di malam Jumaat. Tu kan. Saya diperlihatkan siapa yang dihumban ke dalam neraka. Main ikut je sahabat-sahabat. Kalau setakat mimpi tadi pun Ustazah ada mimpi syok juga. Tak tahulah pasal duduk kat musafir ke macam mana kan. Duduk rumah orang. Kan cakap ustaz kata merepek lah. Tak yalah, tak doknya orang mimpi benda-benda macam gitu. Astaghfirullahalazim. Betul kan bang? Setan je ni. Kok malam tadi lupa baca bismillah kok tidur. Kalau nak cerita kat orang, wah biar betul Ustazah. Itu rasanya nikmat syurga tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa kita untuk mendapat nikmat yang macam tu? Sedangkan kita berdoa saban malam nak mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu. Allahu Rabbi, sampai kiamat boleh hitung dengan jari je orang yang boleh bermimpi akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak layak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, cuma kita mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklid buta dan terlalu mudah melebur diri ke dalam kepribadian orang lain merupakan penguburan hidup-hidup terhadap bakat yang Allah berikan. Setiap kamu, wahai para penonton, setiap anak-anak kita ada bakat yang kita sebut bakat terpendam. Tetapi jangan bagi bakat tu terpadam. Nampak anak kita suka apa ya? Ada orang dulu-dululah sebut, Ustazah, anak saya yang perempuan tu jari dia runcing. Jadi saya galakkanlah dia suka menari, Ustazah. Sila kak. Sebab kanak-kanak lagi tak ada masalah apa. Tapi akak hati-hati ya. Takut tiba-tiba dia jadi juara-juara. Dari darjah 1 juara tarian. Dari darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dah jadi ketua, leader pula dalam bidang tarian ni. Cikgu dia pula ada yang memberi galakkan. Sayanglah kalau you nak berhenti. Mak ayah kata berhenti. Sebab kamu dah 13 tahun, dah akil balik. Tak boleh mempertontonkan tubuh dengan tarian yang kena buka aurat sebagainya. Masa tu kita dah sukar nak halang. Jadi ibu-ibu kita dah kenal bakatnya. Kat mana kita nak pindahkan? Kakak, memanglah kakak boleh ni. Cantik, pandai. Tapi ingat menari ni dalam rumah saja boleh, tak ada masalah. Bukan untuk diliang-liang, lintukkan depan handphone. Di TikTok-TikTokkan, bukan. Sebab apa sahabat-sahabat, di situ ada kehormatannya seorang wanita. Jadi kita lencongkan sekejap. Ada bakat, boleh tak? Ibu dah pilihkan dah ni. Kan? Kalau kakak masuk program ni, insya-Allah. Nanti cikgu boleh tarbiah kakak macam ni. Boleh asah bakat kakak macam ni. Sebab tu ada orang yang tak pandai bertaranum. Tak pandai. Tapi tajwidnya hebat, cantik betul. Kat mana Ustazah belajar taranum? Saya tak pernah belajar taranum, tak tahu. Tapi kenapa macam mana boleh Ustazah baca sedap? Ustazah lain lah, qari'ah kan. Macam mana Ustazah boleh baca Quran sedap? Jawapannya diasah melalui ilmu tajwid. Automatically suara tu macam boleh jadi sedap. Sebab kita baca ikut seperti yang Allah kehendaki. Jangan main sembrono saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, mungkin kita nak anak kita pandai swimming. Sunnah Nabi. Tapi tengok kesesuaian. Kalau anak kita perempuan, bagaimana nanti bila dia dah besar? Okey, sebab itu kadang-kadang kita berperang dengan anak-anak remaja. Kita menyesal kecil dulu kita yang mengasuh. Kita yang perdengarkan dia dengan hiburan-hiburan yang tak sepatutnya. Akhirnya bila dia dah dewasa, kenapa ya Ustazah anak saya suka joget-joget dengan lagu Hindustan? I tak ingat 10 tahun dulu kamu bukakan video yang macam mana. TV jenis hiburan yang macam mana.
insya-Allah bila daripada dalam perut maknya diperdengarkan benda yang baik-baik, sahabat-sahabat akan terpamir. Bakatnya akan cenderung kepada kesukaannya ibu dan ayah. Subhanallah, jadi hati-hati. Kita rasa ala budak kecil je ustazah, tak apa, tak dosa pun. Memanglah tak dosa sebab dia belum dipikulkan, dia belum mukallaf. Kita cerita, haram buat macam tu. Kalau dia boleh jawab, kita belum balik. Dia jawab macam tu. Tapi wajib untuk kita tarbiyah daripada usia kecil lagi. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Merupakan penguburan hidup-hidup terhadap bakat yang Allah berikan, membunuh keinginan dan penghancuran sistematik terhadap syahsiah penciptaan manusia itu sendiri. Allahu Akbar, baiknya Allah, tak payah pergi bakat yang lebih besar. Kita tak habis fikir kan, Ustazah ada staff JPN, orang kuat lah dulu kan, antara orang atas-atasan ni JPN. Dia boleh ajar kat Ustazah, kenapa kita punya ni IC kadang 14, belakang tu 002. Saya tak tahu pun kak benda-benda tu semua. Dia ajar kita. Dan Ustazah tahu tak, sepanjang akak bekerja sampai pencen, memang tak ada satu pun cap jari ni yang boleh sama tu manusia. Termasuklah orang yang duduk satu rahim, kembar 3, kembar 4, tak mungkin sama. Ya Allah Tuhan, kekuasaan Allah ni luar biasa sahabat-sahabat. Bila kita cerita tentangnya Allah, jangan kata mustahil kot boleh jadi macam tu. Balik kepada Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Okay, jadilah diri anda sendiri, insya-Allah kan. Bila kita serahkan kepada Allah apa yang kita buat keputusan, tekad, dengan keputusan itu, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan yang mudah untuk kita mencapai sesuatu yang mudah. Apa yang mudah-mudah tu sahabat-sahabat? Bila kita berehat-rehat di dalam syurganya Allah. Itu fahami semula yang Ustazah selalu sebut, fasanu yassiruhu lil yusra, dipermudahkan ke jalan yang mudah. Sebab kita bawa minda kita, hati kita untuk ke arah itu. Tapi kalau kita bawa kepada perkara yang Allah tak redha, itulah yang kamu dapat. Macam orang bertawaf di Baitullah lah, kenapa boleh nangis-nangis, terasa umrah mabrur barakah. Tapi ada yang pi menyelit-nyelit tu, nak merompak poketnya orang, ditoreh poket dapat duit sebagainya. Makcik-makcik tanya, Ustazah, sini ada orang merompak juga ke? Ada, sebab dia datang niat nak merompak, dia dapatlah apa yang dia nak. Allah tu kan baik. Kita datang niat nak dapat umrah mabrur. Semua orang kita nampak baik, walaupun dah jelas muka perompak, baik Ustazah, malaikat kot tu. Kat Mekah baik belaka. Balik Malaysia tak jadi nak sangka baik. Okay? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, selesai kita punya bab 64. Nanti insya-Allah besok saya singgah pula di satu daerah di Kedah untuk meneruskan bab yang ke-65, panjang, dan tajuk ni sangat sesuai kita bahas dalam tempoh PKP. Sebab just stay at home, Ustazah pandang just stay at home ni sebagai orang yang sedang beruzlah. Allah yang paksa kita mengasingkan diri, berme time banyak-banyak dengan Allah. InsyaAllah esok bab yang ke-65. Jadi saya bersyukur sangat pada Allah, walaupun dalam pergerakan demi pergerakan, la tahzan tidak dicutikan, cuma minta maaf tak dapat nak sharp waktu berapa. Besok pun Ustazah akan umumkan pukul berapa kita boleh berlatahzan. Moga Allah redha. Setakat mana Allah izinkan kita, yang penting kita dah start engine, dah sampai bab 64 ni, insya-Allah teruskan. Okay, teruskan. Dalam belajar jangan memilih guru mana, cuma minta hidayah dari Allah. Ya Allah, yang belajar Engkau beri hidayah, yang mengajar Engkau beri hidayah. Sebab tanpa hidayah kita akan buat sembrono ikut suka kita. Kita akan ikut petunjuknya syaitan pula. Na'udzubillah. Syaitan duk dengki ni orang mengaji ni. Sebab apa? Orang mengaji Allah tinggikan darjat. Kalau orang malas mengaji, sahabat-sahabat, dia boleh jadi hina di sisi Allah dan siapa sahaja orang-orang yang disayang Allah. Moga bukan kita. Wallahu alam. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.